Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada murid-murid serta warga pendidik yang telah mengikuti pembelajaran melalui program E-Class Kelolaan SSTP dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar meskipun kita masih terhimpit dengan pandemik COVID-19. Murid-murid yang cikgu kasihi, nama cikgu Siti Suhaila binti Abdullah atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Su dalam kalangan anak didik cikgu. Cikgu merupakan guru bahasa Melayu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Marziah Kubang Batang, Tumpat, Kelantan. Murid-murid cikgu yang bijaksana, sebelum kita meneroka pendakian ilmu dengan lebih jauh lagi, cikgu ingin menyatakan standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran pada hari ini cikgu diberikan peluang sekali lagi untuk berkongsi ilmu dan membimbing murid-murid dalam subjek Bahasa Melayu KSSM tingkatan 2. Sudahkah murid-murid bersedia? Jom kita mulakan. Murid-murid yang cikgu kasihi, pada hari ini murid-murid akan belajar kata prafrasa, iaitu cikgu fokuskan kepada kata pemeri, kata nafi dan juga kata penguat. Jadi, sebelum kita pergi kepada pelajaran kita yang seterusnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang standard kandungan yang akan dipelajari. Jadi standard kandungannya 5.1 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai golongan kata. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1.3 iaitu memahami dan menggunakan kata prafrasa iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata arah dan kata bilangan serta kata pasca kata iaitu kata penekanan dan kata pembenda dengan betul mengikut konteks. Baiklah, pada akhir pembelajaran diharapkan murid dapat mengenal pasti kata pemeri, kata nafi dan kata penguat dalam bahan yang dipelajari. Seterusnya, menulis ayat dengan menggunakan kata prafasa yang betul mengikut konteks. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini, apa kata kita kenali terlebih dahulu golongan kata yang terdapat dalam tata bahasa Bahasa Melayu. Golongan kata ada 4 jenis, iaitu yang pertama, kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Di bawah kata tugas pula ada beberapa perkara. Jadi kata prafrasa yang akan kita pelajari pada hari ini terkandung di bawah kata tugas. Jadi untuk hari ini cikgu fokuskan kepada 3 kata yang utama, iaitu kata penguat, kata nafi dan juga kata pemeri. Selain itu, untuk kata prafrasa juga ada kata bantu, kata penegas, kata sendi nama, kata arah dan juga kata bilangan. Kita teruskan dengan kata prafrasa. Murid-murid, kata prafrasa merupakan sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa, sama ada frasa nama, FN, frasa kerja, FK ataupun frasa adjektif, FA. Baiklah, kata prafrasa mendukung tugas-tugas maksud yang terkandung dalam ayat. Misalnya untuk memerikan sesuatu, menafikan, menguatkan, membantu, menegaskan, menyendikan, menunjukkan arah dan juga membilang. Di bawah kata prafrasa ini, pada hari ini cikgu akan fokuskan sebagaimana yang telah cikgu beritahu tadi. Cikgu akan fokuskan kepada kata pemeri, kata nafi dan juga kata penguat. Seterusnya murid-murid, murid-murid tentunya pernah mendengar dengan kata pemeri. Apakah yang dimaksudkan dengan kata pemeri? Kata pemeri merupakan perkataan yang bertugas sebagai pemeri hal ataupun penghubung
antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Apakah itu frasa-frasa utama dalam predikat? Antara ataupun frasa-frasa utama dalam predikat ialah frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja dan juga frasa sendi nama. Jadi kata pemberi mengandungi dua kategori, iaitu ialah dan juga adalah. Kata pemberi ialah hadir di hadapan frasa nama. Dalam pola ayatnya, subjek mestilah terdiri daripada frasa nama, manakala predikatnya juga frasa nama. Cikgu nak kongsikan tentang rumus macam manakah murid-murid hendak mengenal pasti tentang kata nama. Jadi murid-murid boleh masukkan ataupun gandingkan kata bilangan dengan kata nama. Sebagai contoh, 5 batang pen. Sekiranya mungkin ada kalanya murid-murid keliru untuk mengenal pasti sama ada kata nama, kategori kata itu sama ada kata nama, kata kerja dan sebagainya. Jadi murid-murid boleh masukkan kata bilangan, iaitu 5 batang pen. Contoh yang kedua, sekuntum bunga. Baiklah, kata pemberi adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Untuk pola ayatnya ialah bahagian subjeknya terdiri daripada frasa nama, manakala untuk predikatnya sama ada frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Cikgu nak kongsikan juga rumus untuk kita menguji tentang kata adjektif. Kata adjektif merupakan kata sifat, iaitu kata yang menerangkan tentang sifat ataupun perbuatan tentang sesuatu, sama ada sifat manusia, haiwan ataupun benda yang lain. Jadi, murid-murid boleh masukkan kata penguat gandingkan dengan kata adjektif. Sebagai contoh, kata penguat sangat atau amat digandingkan dengan kata adjektif cantik. Jadi, sangat cantik. Begitu juga dengan kata adjektif paling. Kita gabungkan, gandingkan dengan kata adjektif tinggi. Jadi, paling tinggi. Baiklah, murid-murid, penggunaan kata pemberi ialah sebagai contoh dalam ayat, gadis yang bertudung merah itu ialah adik saya. Jadi, ialah digunakan kerana adik merupakan frasa nama untuk ayat ini, iaitu predikat ini. Seterusnya, ayat yang kedua, Johan pertandingan Piala FA pada tahun 2019 ialah pasukan Kedah Darul Aman. Iaitu ayat ini berpolakan frasa nama campur ataupun digandingkan dengan frasa nama. Iaitu pasukan merupakan frasa predikat untuk ayat tersebut. Seterusnya, penggunaan kata pemberi adalah pula. Untuk ayat contoh yang pertama, pandangan beliau tentang punca berlakunya gejala kemurungan adalah tepat sekali. Jadi, selepas perkataan adalah merupakan kata adjektif tepat. Jadi, untuk frasa ini, frasa adjektif tepat sekali untuk bahagian predikat. Yang kedua, tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk melantik ahli jawatan kuasa yang baru, yang baharu. Kata pemberi yang digunakan merupakan adalah. Kita lihat, ada beberapa kata kuncinya. Kata pemberi tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja ataupun kata kerja. Di sini ada rumus bagaimana kita nak uji tentang sesuatu perkataan, iaitu khususnya kata kerja. Jadi murid-murid boleh gabungkan dengan kata bantu. Contoh kata bantu, pernah, telah, sedang, akan dan seterusnya. Murid-murid gabungkan, gandingkan dengan kata kerja. Jadi sebagai contoh kita akan peroleh perkataan ataupun frasa sedang tidur ataupun akan menjalani. Kita tak ada pula perkataan sedang pen contohnya ataupun sedang cantik. Sebab kita boleh kenal pasti itu merupakan kata kerja. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata pemberi adalah
adalah diberitahu sekolah akan ditutup esok. Kesalahan yang kedua adalah dimaklumkan bahawa kerja gotong royong akan dimulakan pada minggu hadapan. Kedua-dua ayat tersebut salah dari segi struktur tata bahasanya. Seterusnya adalah diberitahu sekolah akan ditutup esok merupakan ayat yang salah dari sudut struktur tata bahasanya. Jadi, ayat-ayat tersebut seharusnya berbentuk seperti berikut. Dengan ini, diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok. Ataupun kita boleh juga masukkan perkataan atau kata ganti nama diri anda, ibu bapa, tuan-tuan ataupun dengan hormatnya diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok. Yang kedua, contoh yang kedua adalah dimaklumkan bahawa kerja gotong royong akan dimulakan pada minggu hadapan. Ayat tersebut juga salah dari segi struktur tata bahasanya. Sebaliknya, ayat-ayat ini perlulah sebagai yang begini. Adalah dimaklumkan bahawa kerja gotong royong akan dimulakan pada minggu hadapan, digantikan dengan ini. Ya, dengan ini dimaklumkan bahawa kerja-kerja gotong royong akan dimulakan pada minggu hadapan. Jadi, murid-murid perlu gantikan perkataan adalah dengan perkataan yang lain ataupun masukkan perkataan lain. Suluh bahasa kita yang kedua, pada umumnya kata pemberi tidak boleh hadir bersama-sama dengan kata nafi. Ingat lagi tentang kata nafi? Seterusnya, ya, kata nafi merupakan perkataan yang berfungsi untuk menafikan ataupun menidakkan tentang sesuatu. Contoh kesalahan dan juga pembatulan dalam ayat ini. Pemuda yang berbaju batik itu ialah bukan Encik Wazari. Sebaliknya, kita perlu gunakan ayat pemuda yang berbaju batik itu bukan Encik Wazari. Ayat yang kedua, arahan itu adalah bukan untuk semua penjawat awam. Ayat yang perlu digunakan ialah arahan itu bukan untuk semua penjawat awam. Seterusnya, untuk makluman murid-murid, kata pemberi boleh wujud dalam binaan kata nafi dan juga frasa adjektif. Mari kita lihat. Contohnya, kata pemberi apabila digabungkan dengan frasa adjektif sebagai contoh tidak benar, tidak cantik, tidak adil. Jadi boleh digunakan ayat dalam ayat laporan itu adalah tidak benar. Dan ayat yang kedua, keputusan itu adalah tidak adil. Selain itu juga, kata pemberi ialah boleh diikuti oleh kata kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Maksudnya di sini, kata pemberi ialah, iaitu boleh, kata pemberi ialah boleh diikuti oleh kata kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Jom kita lihat contoh ayat. Antara kebaikan blog kepada remaja ialah menjadi saluran komunikasi untuk meluahkan pendapat tentang sesuatu. Ayat yang kedua, tanggungjawab ibu bapa ialah memelihara dan mendidik anak-anak. Baiklah, ada dua pendapat tokoh bahasa di sini yang ingin cikgu kongsikan kepada murid-murid. Pak Allahyarham Par Ashraf berpendapat ayat tersebut sepatutnya ditulis antara kebaikan blog kepada remaja termasuklah menjadi saluran komunikasi untuk meluahkan pendapat tentang sesuatu isu. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Syafiah binti Haji Nik Abdul Karim pula berpendapat ayat yang sepatutnya ditulis ialah antara kebaikan blog kepada remaja ialah blog menjadi saluran komunikasi untuk meluahkan pendapat
tentang sesuatu isu. Untuk latihan murid-murid pada hari ini, murid-murid perlu melengkapkan ayat-ayat di bawah dengan kata pemberi yang tepat. Ada 4 soalan, jadi murid-murid boleh sama-sama fikirkan untuk menjawab soalan ini. Apakah kata pemberi yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam ayat-ayat tersebut? Yang pertama, Kota Baru. Pilih kata pemberinya ialah ataupun adalah negeri Kelantan. Ayat yang kedua, bahasa Arab. Lengkapkan dengan kata pemberi antara mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah saya. Manakala ayat yang ketiga, kenyataan yang diberikan oleh pegawai itu, apa dia kata pemberinya? Benar. Dan ayat yang terakhir, salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu, lengkapkan dengan kata pemberi yang sesuai, lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, jom kita semak jawapan anda. Untuk ayat yang pertama, perkataan ataupun kata pemberi yang sepatutnya ialah Kota Baru ialah ibu negeri Kelantan. Untuk binaan ayatnya ialah frasa nama campur frasa nama. Manakala dalam ayat yang kedua, bahasa Arab adalah antara mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah saya, iaitu dalam binaan ayatnya frasa nama dan juga frasa sendi nama. Untuk soalan yang ketiga, kenyataan yang diberikan oleh pegawai itu adalah benar. Ya, sebab benar merupakan kata adjektif. Jadi di situ merupakan frasa adjektif. Jadi adalah merupakan jawapannya yang tepat. Dan untuk soalan yang terakhir, salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu ialah lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kenapa kita nak masukkan kata pemberi ialah? Sebab lawatan itu merupakan kata nama. Jadi, frasa predikatnya lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka itu merupakan frasa nama. Seterusnya, murid-murid perlu ingat bahawa penggunaan kata pemberi sebenarnya amat terbatas dalam tata bahasa Melayu. Oleh itu, kurang digalakkan dalam pembentukan ayat-ayat bahasa Melayu. Seterusnya kita pergi kepada kata prafrasa yang kedua, iaitu kata pemeri. Kata nafi. Jadi kata nafi bermaksud perkataan yang berfungsi untuk menafikan ataupun menjadi unsur inti kepada frasa-frasa predikat. Antara frasa predikatnya ialah frasa sendi nama, frasa nama, frasa adjektif dan juga frasa kerja. Kata nafi terbahagi kepada 2, iaitu kata nafi bukan dan juga kata nafi tidak. Di sini cikgu nak kongsikan bagaimanakah untuk murid-murid mengenal pasti penggunaan kata nafi bukan. Okey, jadi murid-murid boleh gunakan simbol BSN. Ya, kata nafi bukan digunakan untuk penafian bagi frasa sendi nama dan juga frasa nama. Ingat, BSN ataupun Bank Simpanan Nasional. Jadi contohnya dalam ayat, hadiah ini bukan untuk Fakri tetapi untuk Zakwan. Jadi bukan digunakan di situ memandangkan frasa sendi nama untuk Fakri tetapi untuk Zakwan sebagai predikat dalam ayat tersebut. Untuk ayat yang kedua, projek itu bukan idea amalin. Ayat ini berpolakan frasa nama dan juga frasa nama, iaitu idea amalin merupakan frasa nama. Jadi kita perlu menggunakan kata pemberi bukan dalam ayat ini. Seterusnya, kata nafi tidak digunakan untuk penafian bagi frasa adjektif dan juga frasa kerja. Jadi murid-murid, cikgu nak kongsikan macam mana nak ingat tentang penggunaan kata nafi. Murid-murid boleh gunakan simbol TAK ataupun tak. Ya, sebagai contoh,
bandar itu tidak besar sangat. Dalam ayatnya, besar sangat merupakan frasa adjektif untuk ayat tersebut. Jadi kita perlu menggunakan kata nafi tidak dalam ayat ini. Untuk ayat yang kedua, Puan Zuraida tidak pergi ke pejabat hari ini. Jadi pergi ke pejabat hari ini merupakan frasa kerja. Jadi kita seharusnya menggunakan kata pemberi tidak dalam ayat ini. Seterusnya, kata nafi bukan juga boleh hadir sebelum frasa kerja dan juga frasa adjektif FA jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat. Maknanya ada maklumat lain yang hendak diketengahkan dalam ayat tersebut. Kita lihat contoh penggunaan kata nafi bukan, iaitu sebelum frasa kerja dan juga frasa adjektif. Ayat yang pertama, dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. Jadi, kata nafi bukan digunakan sebelum frasa kerja. Hendak belajar itu merupakan frasa kerja. Untuk ayat yang kedua pula, Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Jadi, untuk ayat ini bukan digunakan memandangkan kaya sangat tetapi pemurah orangnya itu merupakan frasa adjektif. Memandangkan kaya merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Sebagai latihan ataupun pentaksiran bilik darjah untuk murid-murid, ada 4 soalan yang perlu murid-murid jawab. Gariskan kata nafi yang tepat bagi ayat-ayat di bawah ini. Untuk ayat yang pertama, Maria bukan atau tidak daripada keluarga yang berada seperti rakan baiknya. Ayat yang kedua, Zaitun bukan atau tidak bekerja di syarikat itu lagi. Ayat yang ketiga, cuaca pada hari ini boleh pilih bukan atau tidak panas berbanding semalam. Dan untuk ayat yang keempat, Zurini bukan atau tidak juru cakap bagi produk kecantikan itu. Jom kita semak jawapan anda. Untuk ayat yang pertama, Maria bukan daripada keluarga yang berada seperti rakan baiknya. Kerana perkataan daripada itu merupakan kata sendi. Jadi kata pemberi yang perlu kita gunakan ialah bukan. Untuk ayat yang kedua, Zaitun tidak bekerja di syarikat itu lagi. Tidak digunakan memandangkan bekerja merupakan frasa kerja ataupun kata kerja. Jadi bekerja di syarikat itu frasa kerja. Jadi murid-murid perlu menggunakan perkataan tidak. Untuk ayat yang ketiga, cuaca pada hari ini bukan atau tidak panas berbanding semalam. Jawapannya ialah tidak, kerana panas itu merupakan kata adjektif. Jadi dalam ayat ini panas berbanding semalam itu merupakan frasa adjektif. Dan yang keempat, untuk ayat yang keempat, Zurini bukan juru cakap bagi produk kecantikan itu. Ya, memandangkan juru cakap merupakan kata nama. Jadi kata bukan perlu digunakan. Jadi murid-murid ingat akronimnya BSN dan juga TAK. B melambangkan bukan, S apabila sebelumnya merupakan kata sendi dan N merupakan kata nama. Jadi kata nafi tidak, T cikgu wakilkan dengan huruf T, pastikan tidak digunakan sebelum kata A adjektif dan juga K kata kerja ataupun frasa kerja. Dan kita lihat kategori ayat yang terakhir ialah kata penguat. Kata penguat merupakan perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif.
Jadi, kata penguat berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif ataupun kata sifat. Kata penguat terbahagi kepada 3, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat hadapan. Tentunya murid-murid pernah mendengar tentang perkataan terlalu, paling, agak, cukup, begitu, makin dan juga kurang. Jadi, kata penguat hadapan ialah perkataan yang hadir di hadapan kata adjektif. Seterusnya, kita lihat pula penggunaan ayat bagi kata penguat hadapan. Ayat yang pertama, buah mangga itu terlalu masam. Yang kedua, masakan ibu saya paling sedap. Sudah tentu kan masakan ibu saya paling sedap. Untuk ayat yang ketiga, baju yang dibelinya agak mahal. Dan yang keempat, suaranya cukup merdu. Apakah pula yang dimaksudkan dengan kata penguat belakang? Kata penguat belakang ialah perkataan yang hadir di belakang kata adjektif, iaitu perkataan sekali, benar, nian dan juga betul. Kita lihat contoh penggunaan ayatnya bagi kata penguat belakang. Untuk ayat yang pertama, kemahiran jahitannya hebat sekali. Ayat yang kedua, cepat benar kereta api itu tiba. Untuk ayat yang ketiga, pemandangan di tepi pantai itu indah nian. Dan yang keempat, cantik betul dekorasi rumah Puan Aida. Seterusnya, kita lihat pula tentang kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, sama ada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Ya, ada 3 sahaja kata penguat bebas, iaitu amat, sangat dan juga sungguh. Anak-anak ingat am, sa, su. Macam tu. Untuk kita kena pasti kata penguat bebas. Kita lihat contoh penggunaan kata penguat bebas dalam ayat. Untuk ayat yang pertama, pakaian seragam anggota polis itu amat kemas. Untuk ayat yang kedua, kita boleh juga gunakan kata penguat letakkan di belakang ayat tersebut. Kita gantikan dengan pakaian seragam anggota polis itu kemas amat. Baiklah, untuk ayat yang kedua pula. Pemandangan di sawah padi sungguh indah, ataupun boleh letakkan perkataan kata penguat sungguh di belakang ayat tersebut, iaitu jadinya pemandangan di sawah padi itu indah sungguh. Murid-murid, ada sesetengah kata penguat boleh hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. Walau bagaimanapun, dalam konteks tata bahasa Melayu, perkara ini dianggap lewah, tetapi penggunaannya masih dianggap gramatis. Hal ini memandangkan kata penguat kedua itu berfungsi sebagai penegas. Sebagai contoh, sangat kaya sekali, amat cantik sekali, begitu baik sekali, sungguh indah nian ataupun sangat nakal sekali. Jadi boleh masukkan sangat dan juga sekali digandingkan, digunakan secara serentak. Kita lihat contoh ayatnya. Baiklah, untuk kesalahan lazim, penggunaan kata penguat paling dan sekali secara sekaligus, yakni di depan dan di belakang kata adjektif. Jadi ini merupakan suatu kesalahan dalam tata bahasa Melayu.
Sebagai contoh, perkataan paling kaya dalam ayat dalam frasa paling kaya sekali ataupun paling cantik sekali, paling sedap sekali, paling hebat sekali. Sebab perkataan paling dan sekali itu tidak boleh digunakan secara serentak ataupun sekaligus dalam satu ayat. Seterusnya, contoh kesalahan dan pembetulan. Untuk ayat ini, nasi dagang merupakan menu yang paling popular sekali di restoran itu. Nasi dagang juga menjadi kegemaran cikgu. Mungkin juga menjadi kegemaran anak-anak ataupun murid-murid di luar sana. Baiklah, bagaimanakah kita nak betulkan penggunaan ayat ini? Kita lihat. Ayat yang sepatutnya ditulis ialah nasi dagang merupakan menu yang paling popular di restoran itu. Ataupun pilihan ayat yang kedua, nasi dagang merupakan menu yang popular sekali di restoran itu. Kesalahan menggunakan kata penguat paling dan sekali secara serentak di depan dan di belakang kata adjektif untuk perbandingan darjah tertinggi merupakan kesalahan dalam ayat tadi. Seterusnya murid-murid, terdapat juga kesalahan penggunaan kata penguat dengan kata adjektif berawalan ter. Sedangkan awalan ter itu sudah membawa maksud paling ataupun darjah penghabisan. Yang sepatutnya tidak perlu disertai dengan kata penguat lain seperti sekali, paling dan juga sungguh. Contohnya kalau ada yang menggunakan frasa paling tercantik. Ya, itu merupakan suatu kesalahan dalam struktur tata bahasa Melayu. Begitu juga dengan tercantik sungguh, amat terburuk ataupun terburuk sekali. Semuanya merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna-pengguna bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat contoh kesalahan yang seterusnya. Dalam ayat, Datuk Lee Chong Wei pernah dinobatkan sebagai pemain badminton yang paling terhandal di dunia. Jadi ayat ini merupakan ayat yang salah ataupun tidak gramatis daripada segi struktur tata bahasanya. Begitu juga dalam ayat yang kedua. Datuk Lee Chong Wei pernah dinobatkan sebagai pemain badminton yang terhandal sekali di dunia. Ayat ini juga salah dari segi struktur tata bahasanya. Kita lihat pembetulan bagi kesalahan ayat tersebut, iaitu anak-anak ataupun murid-murid bolehlah menuliskan ayat tersebut sebagai Datuk Lee Chong Wei pernah dinobatkan sebagai pemain badminton yang paling handal di dunia. Ataupun ayat itu juga boleh dibetulkan dengan menulisnya sebagai Datuk Lee Chong Wei pernah dinobatkan sebagai pemain badminton yang handal sekali di dunia. Jadi dari sudut analisis kesalahan tata bahasanya, kata penguat paling dan sekali tidak boleh digunakan serentak dalam ayat yang sama dengan kata adjektif berawalan ter yang sudah membawa maksud paling. Seterusnya, kita lihat kesalahan lazim yang ketiga yang sering dilakukan oleh pengguna-pengguna bahasa Melayu, khususnya juga murid-murid semasa menjawab soalan peperiksaan ataupun semasa menulis karangan. Ya, kesalahan yang seterusnya ialah penggunaan kata penguat di hadapan frasa adjektif ganda. Apakah contoh kata adjektif ganda? Ingat semula. Okey. Contohnya kata adjektif ganda, kaya raya, kucar kacir, karut marut, gelap gelita, porak peranda, gilang gemilang, kacau bilau. Itu semua merupakan kata adjektif ganda. Tetapi sekiranya murid-murid memasukkan kata penguat dalam frasa tersebut, dalam kata tersebut,
Inilah yang menjadi suatu kesalahan dalam tata bahasa Melayu. Jadi penggunaannya tidak tepat. Jadi tidak boleh nak masukkan lagi amat kaya raya contohnya. Okey, contoh kesalahan dan pembetulan. Tuan Mustafa kini amat kaya raya. Ataupun mungkin ada yang menulis Tuan Mustafa kini kaya raya benar. Jadi ayat tersebut sepatutnya ditulis dengan Tuan Mustafa kini kaya raya ataupun Tuan Mustafa kini amat kaya. Baiklah, untuk aktiviti pentaksiran bilik darjah, murid-murid bolehlah membuat tugasan melalui buku teks pada halaman 30. Ya, ada petikan yang bertajuk klik-klik di situ. Jadi, murid-murid perlu membuat tugasan yang akan cikgu nyatakan nanti. Jadi boleh semua pakat lihat apakah tugasan ataupun petikan tersebut di dalam buku teks masing-masing. Arahan soalannya, berdasarkan petikan yang bertajuk klik-klik, kenal pasti ayat yang mengandungi kata pemeri, kata nafi dan juga kata penguat. Jadi di sini murid-murid perlu menganalisis ayat-ayat dalam perenggan tersebut. Sama ada ayat tersebut mungkin mengandungi kata pemeri, kata nafi dan juga kata penguat. Jadi murid-murid perlu menyenaraikan apakah ayat yang mengandungi kata pemeri. Jadi cikgu dah tolong murid-murid untuk sama-sama lihat. Untuk ayat yang pertama, ayatnya ialah nama saya ialah Wazari bin Wazir. Dalam perenggan yang pertama, penggunaan kata pemeri ialah digunakan sebelum frasa nama. Untuk ayat yang kedua, pengalaman yang paling tidak dapat saya lupakan ialah pengalaman dipanggil bertugas keluar negara dengan notis kurang daripada 24 jam pada bulan Ramadan. Ayat ini terdapat dalam perenggan yang kedua. Perkataan ialah digunakan memandangkan pengalaman itu merupakan kata nama ataupun frasa nama. Bagi penggunaan kata nafi pula, untuk ayat yang pertama yang cikgu temukan ialah pengalaman yang paling tidak dapat saya lupakan ialah pengalaman dipanggil bertugas keluar negara dengan notis kurang daripada 24 jam pada bulan Ramadan. Sama juga dalam ayat tadi, tapi di sini kita lihat dalam konteks penggunaan kata nafi. Jadi kata nafi tidak digunakan dalam ayat tersebut memandangkan dapat saya lupakan itu merupakan frasa predikat. Baiklah, untuk ayat yang kedua, dengan misi dan tugas yang tidak dinyatakan atas sebab keselamatan dan seterusnya. Jadi untuk ayat ini tidak dinyatakan itu merupakan frasa kerja. Seterusnya, penggunaan kata penguat pula dalam ayat pesanan saya buat mereka yang meminati bidang kerjaya ini. Minat yang mendalam dalam bidang ini amat perlu. Jadi kata penguat amat digunakan dalam ayat ini. Murid-murid boleh semak dalam perenggan yang keempat. Seterusnya untuk ayat yang kedua pula, masih lagi dalam perenggan yang keempat tadi. Okey, untuk maju, ada ayat seterusnya terutamanya tentang ilmu fotografi yang sentiasa berkembang amat perlu. Jadi kata penguat amat digunakan dalam ayat tersebut. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari kategori 3 kata prafrasa yang utama, iaitu kata pemeri, kata nafi dan juga kata penguat. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memanfaatkan ilmu yang cikgu kongsikan pada hari ini. Semoga murid-murid dapat menjawab persoalan peperiksaan dan menggunakan ilmu tersebut dalam penulisan dan kehidupan seharian. Jadi tibalah masa mengundur diri, tamatlah sudah perkongsian bestari. Mohon maaf kekhilafan diri, jaga diri, patuhi SOP, sejahterakan komuniti, hiasi peribadi dengan akhlak terpuji, bersihkan hati, perkukuh jati diri,
tingkatkan motivasi, mantapkan prestasi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.